Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Alhamdulillah, syukur kepada Allah dapat lagi kita berjumpa pada hari ini untuk meneruskan kita punya pembelajaran kita pendidikan Islam. Okey, kita baru jumpa hari Isnin lepas, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang keseterusnya lah. Kita sambung pembelajaran kita yang keseterusnya. Okey, sebelum tu Ustaz nak kamu semua, murid-murid semua, pelajar-pelajar semua bersedia dengan buku teks masing-masing. Sila buka buku teks muka surat 26. Buku teks muka surat 26 dan bersedia juga dengan buku tulis ataupun kertas dan serta alat tulis lah, pensel ataupun dan sebagainya. Okey. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membuka pintu hati kita, Allah memudahkan kita untuk menerima ilmu yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Okey, sama-sama tadah tangan dan aminkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, Alhamdulillah. Semoga apa yang dengan kita baca doa tadi, Allah membuka pintu hati kita dan Allah mempermudahkan urusan kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Untuk pembelajaran kita pada hari ini tajuknya ialah tadabbur Al-Quran, iaitu kita akan tadabbur surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Murid-murid boleh buka muka surat 27, buku teks muka surat 27. Kita boleh tengok dekat situ. Okey, dekat situ ada maksud surah Al-Ikhlas. Tadabbur ni bermaksudnya kita membaca dan juga kita memahami isi kandungan surah Al-Ikhlas tersebut. Okey, apa yang Allah nak sampaikan di dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Okey, baik. Sama-sama kita baca dan sama-samalah kita tadabbur surah Al-Ikhlas pada hari ini, insya-Allah. Okey, sebelum kita baca dan kita tadabbur, Ustaz nak kamu tengok di bawah ni, pada yang Ustaz bulat ni. Okey, ni kat sini ni yang ada lampu tu. Okey, kamu tengok dekat situ. Itu adalah sedikit berkaitan dengan surah Al-Ikhlas yang kita akan baca dan tadabbur nanti. Okey, Ustaz akan baca sedikit. Okey, surah Al-Ikhlas ni merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Okey, seperti mana kita tahulah, Al-Quran ni mempunyai 114 surah. Jadi surah Al-Ikhlas ni merupakan surah yang ke-112 yang berada di dalam Al-Quran yang kita baca. Okey, surah Al-Ikhlas ni mengandungi 4 ayat sahaja dan surah Al-Ikhlas ni merupakan surah Makkiyah, iaitulah surah yang diturunkan di kawasan Mekah. Maksudnya surah Al-Ikhlas ni diturunkan ketika Nabi berada di Mekah Al-Mukarramah. Okey, baik, itu serba sedikit tentang surah Al-Ikhlas. Okey, baik, kita pergi kepada pembacaan surah Al-Ikhlas dan juga tadabbur surah Al-Ikhlas. Okey, baik.
Okay, pelajar-pelajar semua boleh ikut Ustaz baca dan kita akan tadabbur satu-satu ayat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey, itu adalah surah Al-Ikhlas yang kita baca tadi dan juga terjemahan dia lah. Terjemahan surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok ayat 1 tadi, Qul huwallahu ahad. Okey, Allah pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah suruh Nabi ni katakan wahai Muhammad, Tuhanku tu adalah Allah yang Maha Esa ataupun Allah yang satu sahaja, tunggal, tak ada dua, tak ada tiga. Allah itu satu sahaja. Ayat yang kedua, Allah kata Allah adalah menjadi tempat kita memohon hajat. Segala hajat kita akan mohon kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada sesiapa yang lain. Kita akan memohon hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah kata lagi, Allah ni tidak beranak. Maksudnya Allah tidak ada anak dan juga dia juga tidak diperanakkan. Dia tak ada ibu bapa. Allah ini tunggal, satu sahaja. Hidupnya Allah itu sedia kala, tak ada ibu dan ayah, dan Allah juga tak ada anak. Dan ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada sesiapa yang boleh menandingi dia. Allah lah yang Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha hebat. Tak ada sesiapa pun dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik, kita tengok yang ke sebelah tu, warna biru tu. Surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Al-Ikhlas dinamakan surah Al-Ikhlas, maksudnya berkaitan dengan hati dan pegangan kita lah. Maksudnya kepercayaan kita umat Islam ni percaya Allah itu satu. Jadi dinamakan surah Al-Ikhlas. Okey, yang kedua, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Allah ni sempurna, tak ada kecacatan, tak ada kekurangan bagi Allah. Yang kurang tu kita ni makhluk. Allah tak ada kurang, tak ada kecacatan bagi dia. Dan jangan sesekali kita syirik, maksudnya menduakan Allah, mentigakan Allah, memempat ataupun memberapa-berapakan Allah. Allah itu tunggal, satu sahaja, tak ada yang lain dah selain daripada Allah. Okey, yang ketiga, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandingi Allah. Maksudnya Allah ni tak ada siapa pun boleh tandingi dia. Tak ada siapa yang tinggi daripada Allah kekuasaannya, kehebatannya. Tak ada siapa. Allah lah yang paling tinggi kehebatannya, maha agung kehebatannya, maha hebat kehebatannya. Hanya Allah yang nombor satu. Okey, surah Al-Ikhlas ni dia menerangkan kita bahawasanya Allah lah segala-galanya. Allah lah yang maha tunggal, yang maha hebat.
tak ada siapa yang boleh menandinginya. Okey, itu surah Al-Ikhlas. Okey, kita pergi kepada muka surat yang keseterusnya, tuntutan surah Al-Ikhlas. Okey, dalam surah Al-Ikhlas ni Allah nak bagi tahu kepada kita apa lagi? Okey, kalau kita tengok ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Kandungan surah Al-Ikhlas, Islam adalah agama tauhid. Islam ni agama kita yang kita anuti ni agama tauhid, maksudnya menesakan Allah itu satu sahaja. Okey, tuntutannya adalah meyakini Allah itu Maha Esa ataupun Maha Tunggal, sentiasa ikhlas dalam ibadat, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Okey, 3. Dalam ayat 1 tu 3 tuntutan yang Allah nak. Yang pertama, yakin bahawa Allah itu satu. Yang kedua, kita sentiasa ikhlas buat ibadah, buat kebaikan hanya kerana Allah yang satu. Dan yang ketiga, Allah nak kita banyakkan sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan lain dah selain daripada Allah. Allah satu sahaja Tuhan sekalian alam. Okey, ayat yang kedua, Allahus Samad. Okey, kandungan surah Al-Ikhlas, Allah tempat meminta pertolongan. Jadi ayat yang kedua ni merupakan Allah adalah tempat kita minta pertolongan, segala hajat yang kita nak hanya kepada Allah. Okey, tuntutan yang pertama, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Okey, hanya pada Allah sahaja kita boleh minta pertolongan. Kalau kepada manusia tak boleh. Kita mohon, kalau contohnya kita berada dalam kesusahan, apa-apa musibah yang menimpa kita, minta tolong. Yang pertama sekali kita pergi minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindarkan diri kita daripada perasaan putus asa. Bila kita rasa Allah itu ada, Allah maha berkuasa segala-galanya, kita tak akan ada rasa perasaan putus asa. Maksudnya sekali kita gagal, kita tak akan putus asa. Kita akan usaha lagi, sebab kita yakin bahawasanya Allah akan bagi kejayaan kepada kita. Yang ketiga, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni kadang ada masanya kita mendapat kebaikan, ada masanya kita mendapat keburukan. Maksudnya dalam kebaikan kita dapat, kita sentiasa bersangka baik kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bila kita dapat buruk, adakah kita menyalahkan Allah? Tak boleh. Kita kena bersangka baik. Okey, kita sangka baik bahawasanya Allah bagi keburukan kepada kita ni, nak bagi ujian kepada kita supaya sentiasa kita ingat kepada Dia, minta tolong kepada Dia. Allah nak kita ni sentiasa minta pertolongan dengan Dia. Okey, ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan juga pasangan. Allah itu tunggal saja, tak ada pasangan lain, tak ada anak, yang seperti mana orang-orang Kristian dipercaya bahawasanya Allah ini ada anak, Tuhan ini ada anak, Tuhan ini ada ibu. Tu kepercayaan orang Kristian. Jadi dipercayai 3 Tuhan. Dipercayai Tuhan tu Allah satu, yang kedua Tuhan anak, Tuhan ibu. Dipercayai 3 Tuhan. Jadi tak boleh. Tu dia menjadi syirik lah. Maksudnya dia tidak mengesahkan Allah. Jadi Tuhan tu 3. Tak salah. Tuhan itu satu sahaja. Tak ada anak, tak ada pasangan. Tuhan itu tunggal. Okey, kita tengok tuntutan pada ayat yang ketiga ni, merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Okey, bila kita tengok sesuatu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya pokok, awan, matahari, semua yang Allah ciptakan dalam alam ni, kita tengok dan kita renung bagaimana kehebatan Allah tu. Dia contohnya matahari, bagaimana Allah menaikkan matahari daripada pagi dan menurunkan bila menjelang malam.
terbit waktu pagi, menjelang malam, tenggelam matahari itu. Kalau kita tahu matahari ni sangat besar, tapi Allah dah atur cantik dah matahari ni, bumi, bulan apa semua tu hebat ke ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berfikir macam tu lah. Yang kedua, yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Okey. Allah ni tak perlu pertolongan sesiapa pun. Dia Maha Kuasa. Dia satu saja Maha Kuasa. Sekali dia kata kun fayakun, semua akan jadi. Dia tak perlu kepada siapa pertolongan siapa. Dia tak perlu pun kepada kita sebenarnya. Dia tak perlu pun cipta kita. Allah tu Maha Kuasa sedia kala lagi. Kita ni makhluk yang baru yang Allah ciptakan. Dan semua yang ada pada kita, semua yang ada pada alam ni, semua Allah yang cipta. Bukan milik kita, bukan milik siapa. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang tiga, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Okay, ilmu akidah ni sangat-sangat penting sebab akidah ni pegangan seseorang yang beragama. Kalau kita beragama Islam, kita bertauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kalau agama lain, dia ada akidah lain, pegangan lain. Kita agama Islam, kita kena berpegang bahawasanya Allah itu Maha Esa. Okey, kita tengok ayat yang keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Maksudnya Allah tak sama sekalipun dengan makhluk. Makhluk ni kita lah, benda baru yang Allah cipta. Banyaklah makhluk. Semua alam ni Allah yang cipta. Jadi semua alam ni termasuklah kita, bumi, matahari, semua langit, semua tu adalah ciptaan Allah. Benda baru yang diciptakan oleh Allah. Allah ni qadim, sedia kala. Allah dia tak ada anak dan tidak beri peranakan. Allah tu memang dah ada dah. Jangan pula kita fikir Allah siapa yang beranakkan. Allah tak. Allah tidak diperanakkan dan Allah juga tidak beranak. Jadi dia menciptakan alam ini. Kita termasuklah kita. Contohnya kita lah benda baru ni. Jadi dia ciptakan kita, hidupkan kita dan dia boleh mematikan kita. Kita ni tak sama seperti Allah. Allah itu Maha Kuasa segala-galanya. Dia nak ambil. Kita ni kalau contohnya kita sesetengah benda kita mampu, setengah benda kita tak mampu. Tapi Allah tidak macam tu. Semua Allah mampu buat. Okey. Kita tengok tuntutan dalam ayat yang keempat ni, meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Maksudnya Allah ni sangat-sangat sempurna. Semua sifat sempurna milik dia. Kekurangan tak ada sedikit pun. Kekurangan tu milik kita, makhluk ni. Benda baru yang Allah cipta ni mesti ada kekurangan. Allah tak ada kekurangan. Dia sempurna. Dia suci daripada sifat kekurangan. Yang kedua, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Kita makhluk ni kena sentiasa bersyukurlah ke nikmat kurniaan Allah. Sama ada sedikit ataupun banyak. Kena sentiasa bersyukur. Allah sebut dalam Al-Quran, sekiranya kamu banyak bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat kepada kamu. Okey, yang ketiga, menginsafi kelemahan diri. Bila kita tahu Allah lah yang Maha Kuasa segala-galanya, kita akan rasa diri kita ni lemah. Tak ada sesuatu pun yang kita mampu buat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni kita makhluk. Allah hidupkan kita ini ada tujuan kita, iaitulah untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk buat ibadat kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Tu jadi kita kenal diri kita ni siapa, dari mana kita asal usul kita, daripada Allah dan akan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita tengok muka surat yang seterusnya, iaitulah kepentingan surah Al-Ikhlas. Apa kepentingan yang Allah berikan di dalam surah Al-Ikhlas? Ada 4 ayat tapi banyak kelebihan dan banyak kepentingan dalam surah Al-Ikhlas ni. Yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Tu yang pertama.
menguatkan kita beriman dengan Allah itu satu. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Yang kedua, kita jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan syirik. Maksudnya, kita percaya benda lain lebih berkuasa daripada Allah, lebih hebat daripada Allah tu, kita akan tak percaya. Hanya Allah sahaja yang hanya Allah yang satu yang maha berkuasa. Yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Yang keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Okey, ini adalah antara kelebihan kita membaca surah Al-Quran, ayat-ayat surah Al-Ikhlas lah. Sekali saja kita baca surah Al-Ikhlas ni, dia menyamai 1/3 daripada kita baca Al-Quran. Kalau 3 kali, bermakna kita dah bermakna seolah-olah kita dah khatam Al-Quran tu. Okay, jadi kita banyak-banyakkan baca surah Al-Ikhlas ni. Okay, yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Allah janjikan syurga bagi orang-orang yang sentiasa mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah. Dan yang ketujuh, membentuk kepribadian Muslim yang sejatilah. Okey, kita tengok hadis yang dekat bawah tu, yang ada ustazah tu, tazkirah tu. Okey, sekejap Ustaz baca. Okey, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul huwallahu ahad, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Yang Ustaz sebut tadi kan. Dalam hadis Nabi dah sebut dah, siapa yang baca Al-Quran, siapa yang baca surah Al-Ikhlas sekali saja, seperti mana seolah-olah pahala yang dibaca tu 1/3 Al-Quran. Jadi hebat ni kelebihan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi kita sama-sama amalkan membaca surah Al-Fatihah, insya-Allah. Allah berikan pahala membaca Al-Quran tu lebih banyak lah. Okay. Bukan Ustaz kata baca surah lain tak dapat pahala. Tak, semua yang kita baca daripada Al-Quran semua dapat pahala. Cumanya Nabi pesan di dalam satu hadis, baca surah Al-Ikhlas sekali dapat pahala 1/3 daripada Al-Quran. Jadi kita jadikan surah Al-Ikhlas ni amalan harian kita lah. Bangun pagi baca sebanyak 3 kali. Moga Allah memudahkan urusan kita. Moga Allah menambahkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah antara kelebihan surah Al-Ikhlas. Ada 4 ayat saja tapi kelebihan dia sangat-sangat hebat. Okey. Setakat itu saja. Okey. Sekarang ni adalah tugasan untuk hari ini. Soalan untuk hari ini, Ustaz nak kamu tulis di dalam buku tulis masing-masing. Tuliskan tentang surah Al-Ikhlas. Okey, yang pertama, surah keberapa di dalam Al-Quran. Yang kedua, berapa ayat. Yang ketiga, di mana diturunkan surah Al-Ikhlas ni. Dan yang keempat, cerita tentang apa surah Al-Ikhlas ni. Allah nak bagi tahu kita tentang apa surah Al-Ikhlas ni. Okey. Ustaz nak kamu buat soalan ni, salin soalan ni dalam buku tulis, kemudian jawab dalam buku tulis juga. Jawab dalam bahasa Rumi saja atau bahasa Melayu saja, tak perlu tulis bahasa Jawi. Jawapan dia kamu boleh rujuk buku teks masing-masing lah. Surah ke berapa ayat surah Al-Ikhlas ni, di mana diturunkan surah Al-Ikhlas ni, dan cerita tentang apa surah Al-Ikhlas ni. Kamu tulis jawapan dia dalam bahasa Melayu ataupun Rumi sahaja. Jadi Ustaz harap takat itu saja. Terima kasih kerana bagi perhatian.
untuk pembelajaran hari ini, dan Ustaz harap kamu dapat selesaikanlah tugasan yang Ustaz berikan tadi. Ini tugasan ni tak banyak pun, sedikit saja. Jadi bila dah selesai, tak payah hantar pada Google Classroom, tak payah. Nanti lepas dia buka sekolah nanti, Ustaz akan kumpul dan Ustaz akan semak balik jawapan yang kamu buat nanti. Terima kasih kerana hadir kelas pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Ustaz ucapkan Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.